Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puteri Nur Hidayatul binti Muhammad Zahid. Saya Siti Nur Fatihah binti Hashim. Saya Nur Irisha Wadina binti Syahrir. Saya Nur Adilah binti Irudin. Daripada kelas di PHU 5B. Tugasan yang diberikan kepada kami dalam subjek ibadah korban ialah etika pelaksanaan ibadah korban dari zaman Rasulullah. Okey, korang semua mesti dah tahu kan apa itu ibadah korban? Tak apa, saya ceritakan sedikit. Dalam melaksanakan ibadah korban sebenarnya dengan perayaan Aidiladha, kita sebagai umat Islam sedaya upaya untuk mencontohi sunnah-sunnah Nabi SAW. Ibadah korban juga hanya sah dilakukan setelah selesai solat sunat hari raya Aidiladha atau pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah sehingga terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik. Okay. Bagi mengukuhkan lagi pendapat saya, dengan ini saya sertakan dalil yang menunjukkan tuntutan berkorban. Antara dalil syarak, fatwa dan pendapat ulama salaf as-soleh, iaitu generasi awal, yang menyatakan bahawa ibadah korban hukumnya jatuh kepada wajib apabila ada kemampuan. Okey, antara dalilnya ialah, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah kamu, dari surah Al-Kawthar ayat 2. Okey, seperti yang kita sedia maklum, ibadah korban wujud pada zaman Rasulullah sehingga kini. Kita sebagai umat Islam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, serta juga merupakan contoh yang terbaik untuk umat Islam dalam semua perkara dan sunnah dalam menguruskan ibadah korban. Seperti sedia maklum, syarat haiwan untuk dijadikan korban dari segi umur iaitu unta berumur 5 tahun ke atas, lembu berumur 2 tahun ke atas, kambing berumur 2 tahun ke atas atau lebih, biri-biri ataupun kibas berumur lebih daripada 6 bulan dan mestilah mempunyai gigi harapan. Pada zaman dahulu juga begini. Hal ini demikian kerana mengikut jejak Rasulullah SAW atau mengamalkan sunnahnya. Korban ini sah sekiranya lembu jantan atau betina, dan yang paling afdal ialah lembu betina kerana isinya lebih. Haiwan yang ingin dijadikan korban tidak boleh cacat atau ada kekurangan seperti kurus, tempang, buta, berpenyakit, hilang telinga, hilang tanduk atau hilang kakinya. Syarat ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. 4 jenis binatang atau keadaan haiwan yang tidak dibolehkan dalam berkorban ialah sakit yang jelas sakitnya, buta sebelah yang jelas butanya, tempang ataupun pincang yang jelas bengkoknya, iaitu kaki. Selain itu, yang tidak mempunyai lemak atau kurus dan yang tidak berdaya untuk berjalan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Mari kita lihat syarat kepada kambing pula. Kambing ialah matanya tidak buta total atau sebelah, tidak gila, iaitu cukup umur sekitar 1 tahun, jantan atau betina yang tidak sedang hamil, ekor tidak terpotong lebih dari 1/3, tidak pincang ataupun tempang, tidak kurus kering atau tulang tak bersumsum, tidak pincang kakinya, telinga tidak terpotong lebih dari 1/3. Tambahan, kambing ini special kerana dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan korban. Okey, mari kita tengok ciri-ciri kambing yang dipilih oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan korban. Ciri-ciri kambing yang Rasulullah SAW pilih untuk dijadikan korban ialah berwarna putih, bertanduk, kelopak matanya hitam dan kakinya hitam. Syarat korban dan binatang yang dikorbankan
sama sahaja seperti yang saya terangkan tadi, seperti umur dan sebagainya. Tambahan sahaja mengenai syarat yang dilakukan oleh kita dari zaman Rasulullah SAW sehingga kini ialah korban mestilah dilakukan pada waktu yang telah ditetapkan, iaitu pada Hari Raya Aidiladha atau lebih dikenali sebagai Hari Raya Haji sehingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Yang kedua ialah penyembelihan mestilah terdiri daripada seorang Muslim. Yang terakhir ialah tidak boleh berkongsi beberapa orang dalam membayar harga binatang korban kecuali kaum kerabat, anak-anak, suami isteri, adik-beradik, anak bapa saudara, kesemua yang tinggal serumah dengannya. Saya ingin menerangkan perkara-perkara sunat sebelum dan semasa melakukan ibadah korban. Okey, perkara sunat sebelum melakukan ibadah korban ialah pada hari sembelihan disunatkan kepada orang yang ingin melakukan korban tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan bercukur daripada 1 Zulhijjah hingga hari korbannya. Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu telah melihat anak bulan, salah seorang daripada kamu yang ingin melakukan korban hendaklah menahan diri daripada memotong kuku dan memotong rambut. Hadis riwayat Muslim. Okey. Yang kedua, hendaklah menambat atau mengikat binatang korban terlebih dahulu. Yang ketiga, memberi makanan kepada haiwan korban sebelum ia disembelih. Yang keempat, hendaklah memilih haiwan yang hendak dikorban itu yang paling cantik, baik dan sihat. Okey. Perkara-perkara sunat semasa melakukan ibadah korban. Yang pertama, hendaklah menyembelih binatang korban dengan tangan sendiri jika korban itu dilaksanakan olehnya sendiri. Yang kedua, sesiapa yang melakukan korban hendaklah hadir serta melihat korban yang bakal disembelihkan. Yang ketiga, sunnah menyebut bismillah dan berselawat ke atas Nabi. Yang ketiga, sebelum menyembelih binatang korban tersebut, hendaklah menghadapkan tenakan tersebut ke arah kiblat dan dibaringkan sisi kiri binatang. Yang kelima, sebelum membaca bismillah dan selawat ke atas Nabi, sunatlah ditakbir terlebih dahulu. Dan yang akhir sekali, berdoalah semoga korban diterima oleh Allah. Antara kelebihan ibadah korban, salah satunya akan mendekatkan diri kepada Allah, mendapat keampunan. Darah korban yang tumpah ke bumi akan mengambil tempat yang mulia di sisi Allah, serta akan memperoleh kenderaan atau tunggangan ketika meniti titian sirat al-mustaqim di hari kelak. Okey, kesimpulan yang dapat diperolehi daripada kajian ini adalah natijahnya ibadah korban merupakan ibadah yang mulia di sisi Allah dan ganjarannya amatlah besar. Di dalamnya terkandung 1001 hikmah. Oleh kerana ianya adalah sunat muakkad, maka umat Islam adalah digalakkan untuk melakukan ibadah korban. Dan itulah daripada kumpulan kami. Semoga mendapat ibrah daripada video kami. Terima kasih, jumpa lagi.